Oke, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan bincang soalan trial untuk kertas dua sejarah dari negeri Sarawak. Okay, untuk bahagian A, okay, soalan pertama dia yang soalan basic. Dia tanya pasal masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka terbagi kepada dua, golongan memerintah dan diperintah. Dia minta dua golongan yang diperintah. So, golongan yang diperintah boleh pilih antara empat ni. Boleh jadi peniaga, boleh jadi petani, tukang atau hamba. Biasanya kita tulis hamba saja, tapi kalau mau lagi spesifik pun sebenarnya lagi better lah. Kita letak hamba raja ke, hamba berhutang atau hamba biasa. Okay, next. Dua ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okay, since dia soalan ni 4 markah, so dia minta dua ciri-ciri, means kita mesti ada dua fakta dengan dua huraian. Okay, jadi dia kenapa terdouble ni? Oh, terdouble, sorry. Okay, contohnya macam yang kita boleh nampak dia punya skema pemarkahan ni, dia ada begini. So, contoh macam fakta pertama, kerajaan. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang pertama adalah kerajaan. Kenapa kerajaan? Kerajaan ni dia muncul sebab ada raja. Raja ni pula dia sebagai pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Okey, pembesar tu pula yang macam kita ada belajar yang pembesar empat lipatan. Seterusnya, fakta yang kedua dia ada rakyat. Yang mana rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dengan orang laut. Golongan diperintah terdiri daripada golongan merdeka dan hamba. Macam tadi tu lah. Yang golongan diperintah tu. Kemudian kedaulatan, hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Okey, so kedaulatan Melaka diakui kerajaan lain dan bebas campur tangan kuasa asing. Itu contoh, macam kira contoh untuk kedaulatan lah, bukti kedaulatan. Okey, ni cadangan jawapan yang saya sudah buat. So dia kejap. Ini untuk supaya kita lagi senang faham. So yang pertama macam tadi tu kedaulatan itu fakta pertama. Kemudian yang hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah itu huraian yang pertama. Kemudian ada lagi kedaulatan Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campuran kuasa asing. Walaupun dia sepatutnya satu fakta, satu huraian, tapi saya sengaja macam bagi lagi better kan untuk kita bagi lebih sikit supaya kalau macam just in case satu tu salah, so ada yang macam backup, ada yang cover lah. Jadi macam saya bagi dua huraian. And then untuk yang isi kedua, lambang kebesaran tu, dia punya huraian identiti kerajaan serta menjadi simbol kedaulatan pemerintah. Itu huraian dengan contoh dia pula adat istiadat, warna, nobat, alat regalia dan cap mohon. Okey, seterusnya soalan 1C. Kenapa kita perlu memelihara warisan bangsa Kesultanan Melayu Melaka ni? Yang nampak yang skema pemarkahan dia. Yang pertama adalah untuk dijadikan sebagai warisan. Okey, kalau macam soalan ni dia kita bagi isi saja, nak perlu huraian. Okey, macam ni dia ada di skema pemarkahan ni dia ada bagi 7 fakta tapi boleh pilih 4. Okey, ni contoh cadangan jawapan. Warisan negara bangsa perlulah dipelihara untuk dijadikan sebagai warisan. Secara tidak langsung, ia dapat menjadi rujukan bagi generasi akan datang. Di samping itu, warisan negara bangsa juga dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda serta menjadi lambang keunikan negara. Okey, di sini kita boleh nampak yang dijadikan sebagai warisan tu fakta yang pertama. Kemudian menjadi rujukan bagi generasi akan datang fakta yang kedua. Meningkatkan semangat patriotisme fakta yang ketiga dan yang menjadi lambang keunikan negara tu pula fakta yang keempat.
Okay, next kita ada soalan yang kedua sudah. Keganasan komunis di negara kita menyebabkan kesengsaraan dan ketakutan kepada rakyat. Bagi mengatasi ancaman komunis, British telah menubuhkan pelbagai pasukan keselamatan. Okey, jadi untuk ini di skema tu dia tiada sedia jawapan untuk soalan nombor 2 ni. So ini yang saya cadangkan sendiri. Jadi cikgu kalau macam ada salah, cikgu cakap je cikgu. Okey, Saya okey. pun tak pasti. Okey, jadi um, untuk yang dua pasukan keselamatan ni, yang saya pilih adalah cawangan khas, Special Branch dengan Auxiliary Police, AP. Dia sebenarnya ada banyak yang ada dari pasukan polis, ada dari pasukan tentera dengan ada dari sukarelawan. Jadi kalau macam kamu mau pilih yang lain dari situ pun macam mungkin boleh. Yang ada polis hutan, polis wanita semua tu, itu pun boleh. Okey. Seterusnya, mengapakah kita perlu mengukuhkan pertahanan negara? Okey, ini cadangan jawapan saya. Pertahanan negara kita haruslah dikukuhkan agar negara kita tidak mudah dicerobohi pihak luar. Dalam masa yang sama, kita dapat mengekalkan negara asing daripada mengelakkan negara asing daripada masuk campur dalam hal pentadbiran negara. Di samping itu, kita dapat memelihara kedaulatan negara bangsa yang telah lama wujud. Dan akhir sekali, pertahanan negara perlu dikukuhkan bagi mengekalkan keamanan penduduk di negara kita. Okey, untuk yang soalan sini pula, bagaimanakah keadaan negara kita pada hari ini sekiranya ancaman komunis tidak berjaya diatasi? Berikan hujah anda. Maksudnya kalau macam kita nak dapat halau komunis keluar, maksudnya masih lagi kita ni dijajah oleh komunis, okey, apa akan jadi? So, pada hemat saya, sekiranya ancaman komunis tidak dapat diatasi, maka negara kita akan masih dijajah oleh pihak komunis. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat sentiasa diancam oleh pengganas komunis dan akan hidup dalam keadaan ketakutan. Di samping itu, penduduk akan sukar mencari rezeki yang mana akan menjadikan mereka miskin dan tidak dapat menampung kos harian kehidupan. Seterusnya, kemusnahan harta benda yang banyak akan mengakibatkan kerugian besar lalu memberi kesan terhadap ekonomi negara. Akhir sekali, kawalan dan peraturan yang ketat akan membataskan interaksi antara penduduk lalu mengakibatkan hubungan antara kaum menjadi renggang. Okey, yang ini kira macam soalan kebat lah. So, kalau kamu ada isi lain pun boleh juga. Okey, bagus sudah ni. Okey, cikgu. Okey, untuk soalan 3A, dia ada bagi peta dakap. Raja berikut berkaitan dengan latar belakang perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okay, jadi untuk ciri tradisional kita ada pemerintahan beraja, agama Islam. Kemudian dia letak di kotak tu X dan Y. Okay, so X dan Y tu dia X mewakili bahasa Melayu, Y pula mewakili kedudukan orang Melayu ataupun kaum Bumiputra. Ini 2 markah saja. Okey, yang seterusnya, kesultanan atau pemerintahan beraja merupakan satu ciri tradisional perlembagaan persekutuan. Jelaskan tentang ciri tersebut. Okey, ni ada. Okey, kalau macam di skema ni dia bagi semua fakta, dia nak ada bagi huraian. And dia perlukan 4 saja. So kita boleh pilih lah antara fakta 1 sampai fakta 8 ni kita boleh pilih 4. Yang pertama, negeri Melayu mengamalkan pemerintahan beraja. Itu salah satu ciri tradisional juga. Sebab memang dari sebelum kita merdeka lagi, kita memang sudah guna pemerintahan beraja. And then yang fakta kedua, Sultan pemerintah berdaulat berkuasa penuh di negeri. Ini waktu sebelum merdeka lah. Kemudian selepas merdeka, pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan demokrasi berparlimen. Fakta yang keempat pula, yang di Pertuan Agong pemerintah tertinggi berkuasa mengampun atau menangguh hukuman dari mahkamah
serta melantik jawatan utama negara. Jawatan utama negara ni macam Perdana Menteri yang macam-macam kabinet tu. Kemudian fakta yang kelima, di negeri Raja merupakan ketua negeri yang mana mereka mempunyai kuasa eksekutif melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Yang keenam pula, Raja berkuasa untuk mengampun, menangguh hukuman dari mahkamah, melantik jawatan utama negeri. Yang ketujuh, Raja merupakan tonggak kehormatan dan keadilan. Dan akhir sekali, Raja mengurniakan anugerah dan bintang kehormatan. Ini cadangan jawapan. Ya, cikgu? Teruskan. Okey, cikgu. Okey, macam saya pilih tadi yang Sultan merupakan pemerintah berkuasa penuh di negeri. Kemudian saya pilih juga selepas merdeka, pemerintahan beraja tetap diteruskan dan disesuaikan dengan demokrasi berparlimen. Kemudian Raja merupakan tonggak kehormatan dan keadilan dan akhir sekali Raja menggunakan anugerah dan bintang kehormatan. So, Okey, cukup. Kalau jawatan yang di Pertuan Agong, kalau jawatan di Pertuan Agong adalah satu jawatan yang baru ya, tetapi dia punya kuasa tu yang mengampunkan, itu ialah tradisional. Jadi begitu juga dengan raja-raja di negeri. Okey. Jadi fahamlah maksudnya yang di Pertuan Agong bukan tradisional tapi kuasa institusi raja itulah, kuasa raja tu sendiri. Okeylah, betul sudah juga. Okey, cikgu. Seterusnya, sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, cadangkan langkah-langkah bagi melahirkan warga negara yang sentiasa patuh kepada perlembagaan negara. Okey, soalan ni dia minta dia ada beri 4 markah. So, boleh pilih, kalau macam saya sendiri, saya akan pilih 2 fakta, 2 huraian. Okey, di sini dia ada sediakan 3 fakta. Okey, so boleh pilihlah sama ada mewujudkan mata pelajaran atau kurikulum perlembagaan di peringkat sekolah, mewujudkan kelab persatuan perlembagaan negara, atau menguatkuasakan undang-undang bagi membentuk warga negara yang patuh dan mempunyai nilai patriotisme. Okey, untuk cadangan jawapan, ini cadangan saya sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Usaha yang dapat dilakukan untuk melahirkan warga negara yang sentiasa patuh kepada perlembagaan negara ialah dengan menguatkuasakan undang-undang. Hal ini bagi melahirkan masyarakat yang mempertahankan khazanah ketamadunan bangsa. Di samping itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bertanggungjawab untuk mewujudkan mata pelajaran perlembagaan di peringkat sekolah. Perkara ini dapat memastikan agar generasi muda didedahkan dengan ciri-ciri perlembagaan. Okey, jadi macam di sini, 2 fakta, 2 huraian. Okey, jadi nampak kan kalau fakta tu dia menggunakan sebab dia minta cadangkan langkah-langkah. Jadi bermaksud langkah-langkah tu ialah apakah perbuatan bagi melahirkan warga negara tu. Jadi di situ menguatkuasakan, itu Kemudian mempertahankan. Okey. Seterusnya ialah mewujudkan mata pelajaran ya, dan juga dia punya huraian memastikan. Jadi di situ membiasakan diri kamu ya menggunakan itu dalam jawapan. Gunakan kepala soalan terus sambung kepada fakta huraian. Okey, ni okey, terbaik. Next. Okey, next. Gambar 1 menunjukkan tragedi berdarah yang berlaku di negara kita. Okey, gambar ni adalah peristiwa 13 Mei 1969. Soalan dia, apakah faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969? Okey, untuk skema jawapan dia soalan ni dia cuma minta 2 markah, dia cuma beri 2 markah. So, kita boleh bagi, kejap. 2 markah kan? 2 markah. 2 markah tu lah. Okey, contoh cadangan jawapan saya. Faktor yang mendorong peristiwa 13 Mei 1969 ialah ketidakseimbangan ekonomi dan sosial di negara kita. Perkara ini berlaku kerana terdapatnya jurang pendapatan antara kaum. Yang jurang pendapatan ni macam kalau Cina
Kan dorang ambil yang bisnes-bisnes, yang India, yang estate, kita pula yang Melayu, kita yang di ladang, yang penoreh getah, itu semua. So macam yang nampaklah di situ yang Cina lagi kaya daripada Melayu gitu. Jadi itulah yang maksudnya dengan jurang pendapatan antara kaum. Okey, selain itu, ketegangan keadaan pilihan raya umum ketiga 1969 turut menjadi faktor penyumbang. Terdapat parti bertanding yang menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi. Means macam dorang bertanding ni macam kira dorang agak resis lah sebab supaya dorang resis dengan satu pihak supaya dorang dapat undi daripada pihak yang lain. Dia begitu. Jadi ini antara faktor yang mendorong kepada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Okey, untuk soalan seterusnya ialah langkah-langkah bagi mengelakkan berlakunya rusuhan. Okey, soalan ini dia minta 2 markah juga. So boleh pilih 2 faktor sajalah begitu. Contoh faktor yang saya ambil adalah langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan berlakunya rusuhan ialah mengadakan perintah berkurung. Selain itu, mencari penyelesaian melalui meja rundingan juga dapat mengelakkan rusuhan daripada berlaku. Okay, jadi ini kita ambil macam yang cikgu cakap tadi, kita mesti mula dia mesti macam kata kerja, mesti mula dengan meng. Macam ini mengadakan perintah berkurung dengan mencari penyelesaian. Okey, untuk soalan C pula, apakah kesan terhadap sesebuah negara sekiranya rusuhan berlaku dan tidak dapat dikawal? Soalan ni dia berikan kita 3 markah. Means kita boleh ambil 3 fakta. Okey, contoh fakta yang saya pilih adalah sekiranya rusuhan berlaku dan tidak dapat dikawal, sesebuah negara akan membuka ruang dan kesempatan kepada kuasa asing untuk campur tangan dalam politik dan pentadbiran negara. Di samping itu, suasana negara akan menjadi huru-hara dengan keamanan yang terjejas. Akhir sekali, rusuhan akan menyumbang kepada pergaduhan yang boleh menyebabkan kecederaan maupun kematian. Okey, ini semua dimintakan kesan-kesan kan? Okey. Jadi, inilah kesan-kesan. Seterusnya, mengapakah perpaduan penting kepada negara kita yang penduduknya berbilang kaum? Sini soalan ni dia beri 3 markah. Jadi macam tadi juga kita ambil 3 fakta. Contoh jawapan yang saya pilih, perpaduan adalah sangat penting kepada negara kita yang berbilang kaum kerana ia dapat menjamin kestabilan politik. Selain itu, perpaduan juga memainkan peranan yang penting untuk memakmurkan ekonomi dan keamanan dalam negeri. Akhir sekali, perpaduan menjadi wahana utama dalam usaha menjadikan negara kita sebagai negara yang dihormati dan disegani oleh negara lain. Okey, jadi mana lagi? Okey, ini untuk bahagian B. Tapi bahagian B ni saya tidak sedia yang jawapan cadangan. Cuma skema dia ada di sini. Jadi macam kita bincang ikut skema sajalah. Tak terlampau laju kah? Kalau terlampau laju, okey lah. Yang lain okey kah? Tidak. Okey juga Mira. Saya Datul. Okey Putri. Kalau ada apa-apa kami akan bagi tahu juga tuh. Okey. Just in case kamu terlampau laju atau kamu mengantuk sudah ni. Okey. Kita sambung kepada soalan yang kelima. Soalan kelima dia ada bagi ni gambar raja. Okay, so raja menunjukkan faktor Perang Dunia Kedua di Eropah. Okay, di situ kita boleh nampak Perang Dunia Kedua. Satu, dia ketidakpuasan terhadap perjanjian Versailles. Kemudian yang kedua adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Soalan dia, bagaimanakah kedua-dua faktor tersebut mencetus Perang Dunia yang Kedua pada tahun 1939 hingga 1945? Soalan ni dia beri 6 markah. Okay, so ini dia punya skema. Okay, faktor yang pertama yang ketidakpuasan hati tu,
Dia mula dari Jerman sebab diorang anggap perjanjian Versailles ni tidak adil. Kenapa dia tidak adil? Sebab diorang anggap macam perjanjian ni dia mencabar kedaulatan Jerman. Okay. Sebab yang pertama, tanah jajahan Jerman kena rampas. And then yang kedua, Jerman perlu bayar pampasan perang yang tinggi. Dan yang akhir sekali, Jerman dilarang membesarkan saiz tenteranya. Kalau tidak silap, diorang mesti kurangkan ke? Kurangkan atau tak boleh tambah? Something like that lah. So, Jerman ni pun sakit hati lah. Kemudian, ada lagi Itali. Itali ni pun dia tidak puas hati. Itali ni dia sertai Pakatan Bertiga. Tapi Itali dia tidak diberikan tanah jajahan seperti Perancis dan Poland. So macam yang dia rasa tak adil lah. So dia tak puas hati. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa gagal menguatkuasakan pelucutan senjata. Macam perjanjian Versailles ni dorang ada gencatan senjata kalau tak silap. Kemudian Jerman ni dia mengetepikan perjanjian Versailles. Yalah sebab sudah dia rasa tak adil kan. Habis tanah jajahan dia kena rampas, dia mesti bayar wang pampasan perang. Tentera dia pun tidak boleh tambah. Jadi dia macam abaikan lah. Kemudian Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan Jerman memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Liga Bangsa-Bangsa pula diorang gagal untuk menangani krisis pencerobohan wilayah yang mana Jepun berjaya untuk menakluki Manchuria, wilayah China. Itali pula dia menyerang Habsya di Afrika. Okay, so dia itulah. Kamu pilihlah macam fakta mana dengan huraian mana yang kamu mau, kasih cukup sampai 6 markah. Okay, untuk yang kedua, soalan B, jelaskan peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah. Soalan ni pun 6 markah. Jadi peristiwa dia pertama, penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat. Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg. Luxembourg. Sebelit tidak. Dan Perancis. Okey. Menjelang 1941, hampir seluruh negara Eropah dikuasai oleh Jerman. Yalah, diorang sudah sakit hati kan, diorang tak kena suruh itu ini. Jadi diorang alang-alang lah. Diorang barbar. Kemudian pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain. Kemudian Jerman menyerang pelabuhan dan kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Jadi sebabkan sudah kena serang semua tu, ekonomi Britain pun terjejas. Yalah sebab diorang kena serang, so diorang akan mengalami kerugian yang banyak. Terutamanya kawasan perindustrian. Seterusnya, penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Itali menjadi sekutu Jerman. Itali tadi sama-sama dengan Jerman kan tak puas hati, so diorang bergeng lah. Jadi Itali ni dia mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis. Kemudian Itali menyerang Perancis melalui arah selatan and Jerman menyerang Perancis dari arah utara. So diorang saling membantu. Seterusnya, serangan Jerman terhadap Rusia. Jerman melancarkan operasi Barbarossa. Serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Hitler, kan Jerman ni dia punya ketua time tu Hitler. So Hitler ni dia bercita-cita untuk menguasai seluruh Eropah. Dia sasar bandar-bandar yang utama di Rusia. Okey, soalan C. Bagaimanakah pemimpin negara dunia boleh memastikan peristiwa Perang Dunia tidak berulang? Okey, ni 8 markah. Okey, skema jawapan dia yang pertama. Pemimpin negara dunia, diorang mesti patuhi piagam PBB. Di samping itu, diorang juga mesti menghormati kedaulatan negara lain. Seterusnya, pemimpin ni diorang tidak boleh campur tangan dalam urusan politik negara lain. Contohnya, pemimpin tidak boleh menceroboh
sempadan negara lain. Seterusnya kuasa-kuasa besar, dorang mesti mengurangkan perlumbaan senjata sekiranya keamanan jaga diutamakan, maka dunia akan aman. So macam dorang tak perlulah macam siapa ya selalu China dengan Jepun dengan betul lah. Ya, China, Korea Selatan, Korea Utara Ah, kan? dorang selalu macam berlumba-lumba untuk tengok siapa boleh hasilkan senjata yang lebih hebat. Utamanya yang dorang paling tu senjata nuklear. Yang bahaya tu itulah dorang paling macam excited mau berlumba-lumba, mau kalahkan satu sama lain. Okey, seterusnya pemimpin telah menyelesaikan isu antara negara melalui hubungan diplomatik dan rundingan. So, yalah kalau macam ada problem apa-apa, tak payahlah mau terus terang-terang apa ini semua. Kita mesti berunding dulu. Kita mesti pilih jalan yang tidak akan berlaku pertumpahan darah langsung. Kita mesti elakkanlah seboleh-bolehnya elakkan pertumpahan darah tu. Contohnya pemimpin menggunakan badan antarabangsa sebagai media perantara. Pemimpin mencari penyelesaian konflik antara negara melalui media rundingan. Kemudian contoh dia tuntutan bertindih kepulauan ataupun krisis sempadan antara dua negara. Yang macam yang Malaysia, Filipin dengan apa? Dengan China kah tu? Lupa. Ya, betul. Yang pulau itu, ada satu pulau tu. Ya, beberapa kilometer apa ini nama lupa cikgu juga. Pulau apa tuh? Kepulauan Spratly. Macam itu cikgu. Kepulauan Spratly. Sampai sekarang belum ada pemilik kata cikgu. Belum ada. Kemudian pemimpin memberikan kuasa kepada mahkamah keadilan antarabangsa untuk menyelesaikan isu-isu antarabangsa. So, dorang mesti menghormati dan mematuhi keputusan badan antarabangsa demi mengelakkan berulangnya perang dunia yang akan menghancurkan negara. Okey, ini kalau kamu ada jawapan-jawapan lain yang munasabah pun boleh diterima. Okey, jap ya. Kalau kamu nampak di situ ada H, huraian lah kan. C contoh kamu tahu. Ada yang I itu. I itu bermaksud inference. Bermaksud di sini dia punya apa ni, Sarawak ni dia satu macam perenggan begitu, satu fakta satu, dia bagi contoh semua huraian, dia buat satu kesimpulan kecil. Bukan kadang-kadang kita sebelum ni cikgu cakap macam di akhir kan. Ini dia pun boleh juga macam ni, tak masalah. Selepas fakta kedua dia bagi huraian contoh, kemudian ada I lagi kan. Jadi bermaksud dia membuat kesimpulan kecil lagi. Dengan mematuhi keputusan antarabangsa ni adalah mengelak berlakunya perang dunia. Jadi maksud tu satu kesimpulan kecilnya lah. Kenapa perlu rundingan, gitu. Okey, jadi I itu ialah inference. Okey, cikgu. Okey, soalan yang ke-6. Sistem ahli telah dilaksanakan pada tahun 1951 yang merupakan Kabinet Bayangan ke arah kemerdekaan Tanah Melayu. So, soalan dia minta kita jelaskan latar belakang pembentukan sistem ahli. Okey, sistem ahli ni merupakan cadangan Dato' Onn Jaafar akibat kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi beliau meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. So, sistem ahli ini merupakan usaha untuk menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Itu huraian dia sudah. Okey. Fakta yang kedua pula, dia dilaksanakan pada bulan April 1951 hingga bulan Jun 1955. Iaitu sebelum pilihan raya MPP diadakan pada bulan Julai 1955. Kemudian fakta yang ketiga, Sir Henry Gurney mengumumkan senarai anggota sistem ahli yang melibatkan pakar-pakar dari pelbagai negara jajahan British. Contohnya Pakistan, India dan Australia. Okey, kemudian sistem ahli ini merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan
untuk menerajui pentadbiran. Ialah sebab selama ni sebelum kemerdekaan kan pegawai British yang macam banyak urus kita bahagian pentadbiran. So since kita mau merdeka, so dorang mau macam mau sediakanlah orang-orang Melayu ni dengan selok-belok pentadbiran. Okay, kemudian anggota MPP diberi tanggungjawab terhadap beberapa jabatan. Kemudian memberi latihan kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran negara. Inilah tadi tu. Sistem ahli ni dia untuk kita latih orang-orang kita supaya orang tahu pentadbiran negara. Huraian dia sebelum tanah Melayu diberi kemerdekaan. Ini ada 6 markah. Okey, seterusnya dia minta terangkan ciri-ciri sistem ahli. Okey, yang pertama, sistem ahli ni merupakan satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh tempatan. Seterusnya, ahli dalam sistem ahli ni diorang bertaraf menteri yang mana mereka bertanggungjawab untuk menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Okay, contohnya Dato' Onn Jaafar dia menjadi ahli hal dewan dalam negeri. Al-Ehwal. Betul. Okey, seterusnya ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. So masih jugalah British dorang yang pilih ahli-ahli siapa yang dorang rasa layak, siapa dorang rasa yang berkebolehan, boleh mentadbir, so dorang pilih. Kemudian ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan. Undang-undang tersebut akan dibentang dalam MPP. Soalan seterusnya, bagaimanakah sistem ahli meningkatkan perpaduan kaum di tanah Melayu pada masa itu? Okey, pertama mereka bersama-sama melindungi negara bersama pihak British untuk mengurangkan tekanan daripada pihak PKM. Okey, rakyat tidak menyokong perjuangan komunis. Seterusnya, penduduk tempatan bersama kaum lain dapat berlatih menerajui pentadbiran negara. Mereka membantu antara satu sama lain. Okey, ini merupakan latihan ke arah berkerajaan sendiri. Seterusnya, melalui sistem ahli, rakyat berbilang kaum dapat berbincang dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Mereka dapat mengukuhkan semangat setia negara. Dan even lepas ada sistem ahli ni, fungsi dan pendapat Raja-Raja Melayu masih diguna pakai. Maksudnya walaupun kita ada menteri apa semua ini, Raja-Raja Melayu ni masih juga kita ambil berat. Masih juga kita terima dorang punya pendapat, masih juga kita terima masih juga dorang boleh suarakan pendapat semua. Kemudian memilih wakil dalam kerajaan boleh menyuarakan pendapat rakyat. Dan memberi jalan ke arah rundingan kemerdekaan. Akhir sekali, berbincang secara baik dengan semua kaum. Usaha ke arah kemerdekaan melalui kerjasama antara kaum dan penubuhan parti perikatan. Since Malaysia, Tanah Melayu, dia terdiri daripada berbagai kaum. So itulah dorang mau capai kemerdekaan tu mestilah dengan kita bekerjasama antara kaum. Tak boleh macam mau merdeka Melayu saja yang ada effort, tak boleh. So dorang mesti bekerjasama. Okey. Sekejap balik situ. Okey, kalau kamu nampak kan soalan sini dia jangan terkeliru lah. Nampaknya dia macam soalan kebat terbuka tetapi dia masih lagi kebat tertutup. Nah, dia tanya bagaimana sistem ahli meningkatkan perpaduan kaum. Jadi soalan yang ini ABC-nya memang semuanya soalan berfakta kan? Sebab dia masih lagi dia bercerita pasal sistem ahli. Walaupun dia tanya perpaduan tapi dia masih mengaitkan dengan sistem ahli. Okey, dan apa tadi lagi satu hilang sudah. Jadi ini kena jangan nanti kalau dia soalan begini kamu kena kenapa tidak ada kebatnya. Jadi memang ada sajalah. Okey. Okey. Yalah, kita teruskan. Okey, soalan ketujuh.
Raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara. Soalan dia, jelaskan kuasa yang di-Pertuan Agong. Dia ada 6 markah. So, yang pertama, kuasa eksekutif, di mana yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Seterusnya, yang di-Pertuan Agong ni, diorang boleh melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Mereka, Baginda akan melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara Baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Okey, yang ketiga, pelantikan jawatan penting. Yang di-Pertuan Agong, dia bertanggungjawab untuk melantik Pegawai Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Kemudian Baginda juga melantik ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera Malaysia. Okey, kuasa yang di-Pertuan Agong dari segi ketenteraan pula, yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera di Malaysia. Ia dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di dalam kuasa Baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara bersangkutan dengan gerakan tentera. Dan yang kelima, kuasa dari aspek diplomatik, iaitu melantik diplomat Malaysia ke luar negara, menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Okey, untuk B pula, huraikan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam bidang kehakiman. Okey, ini dia minta 6 markah. So, fakta yang pertama, kuasa kehakiman yang di-Pertuan Agong, dia boleh melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. So, dia macam still juga mesti berunding dengan yang lain. Dia tak boleh direct sebab yalah tak tahu just in case mungkin orang tu dia ada something yang dia hide and then ada orang lain mungkin yang di Pertuan Agong tak tahu, so diorang mesti berbincang dulu. Okay. Kemudian Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Okey, untuk fakta 2 ni dia tidak huraian. So, fakta ketiga, kuasa pengampunan. Dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan, meringankan hukuman. Ya, hukuman yang Baginda boleh ampunkan itu semua yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera atau Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Okey, seterusnya ini Mira, soalan 7. soalan 7. 7 apa? 7C sekarang. Yang sistem ahli kah? Bukan. Ini yang di Pertuan Agong punya Slide sudah. mo di laptop ko. Oh, tak bergerak kah? Lambat kah? Kalau Sekejap. lambat mungkin lain lah tu. Lambat dia loading. Sebab dia ni Sekejap ah. yang lain pun sangkut dia ni tu kah sistem ahli. Serius lah. Main dekat laptop, dia dekat bahagian ni sudah yang Pertuan Agong. Oh. Kan lain di Cendrawasih tak bagus. Tahu. Oh, okey.
Oce okey ke sudah Oce? Dia di soalan C sudah ni. Pasal yang di Pertuan Agong. Ya, tengah share screen. Tak apalah, teruskan. Nanti boleh itu boleh tengok rakaman. Ya, tapi bukan Wani yang rakam ke cikgu? Jadi Wani tak dapat. Ya, oh. Sambung ke cikgu? Sambunglah. Okey, pada pendapat anda, mengapakah institusi yang di Pertuan Agong dianggap sebagai tonggak keagungan kerajaan Malaysia? Okey, soalan ni dia ada 8 markah. Okey, siapa ni? 8 markah. Di sini dia ada bagi 6 fakta, 1 huraian, 1 contoh. Okey, jadi cukuplah kan 6. Okey, cukup. Okey, fakta pertama dia institusi yang di Pertuan Agong dianggap sebagai tonggak keagungan kerajaan Malaysia sebab dia dapat mengukuhkan kesetiaan rakyat kepada raja. Okey, benda ni, kesetiaan ni boleh dicapai melalui penghayatan prinsip rukun negara. Seterusnya, rakyat diberi kesedaran dan pengetahuan tentang peranan raja berperlembagaan di negara kita. Contohnya, mengadakan program istana bersama rakyat. Okay, seterusnya, simbol keutuhan kerajaan Melayu. Yang keempat pula, memantapkan kewibawaan institusi beraja. Yang kelima, simbol perpaduan. Dan yang keenam, merupakan ketua negara. Dan mana-mana jawapan yang munasabah boleh diterima. Okey, sekarang soalan yang ke-8. Sekejap ya. Kalau kamu perasan kemarin si Maisara tu dia sistem ahli dengan bukan sistem ahli kah? Yang dengan yang di Pertuan Agong ni pun keluar juga di yang dia bentangkan tu kan? Ya, Negeri. Ada 2 negeri lah ceritanya yang buat target sistem ahli dan juga kuasa yang di Pertuan Agong. Okey, teruskan. DAB ingin mengatasi jurang sosioekonomi melalui strategi bersifat campang dua mata, iaitu dengan membasmi dan menyusun semula masyarakat. Apakah usaha yang diambil dalam strategi membasmi kemiskinan di bawah DAB 1970 hingga 1990? Soalan ni 6 markah. Okey, ini banyak sikit ni dia punya. Okey, yang pertama, mengatasi kemiskinan kawasan luar bandar. Tumpuan kepada penduduk miskin menggiatkan kegiatan gerakan koperasi desa, contohnya penerokan tanah baru, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudian kredit pemasaran pusat kemajuan peradang. Okey, seterusnya. Sama lagi. Okey, mengatasi kemiskinan kawasan luar bandar juga. Tapi ini dari segi memajukan perindustrian, perniagaan dengan membuka lebih cara ni diorang dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Jadi dapat meningkatkan pendapatan pelbagai kaum. Di samping diorang dapat menyediakan kemudahan asas, contohnya pendidikan, bekalan air, elektrik dan raya, bantuan beasiswa, buku teks terjemah, makanan tambahan dan program rumah murah. Okay, seterusnya pelancaran rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau ni dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein. Tujuan dia untuk menambahkan pendapatan rakyat, menambahkan pengeluaran makanan supaya dapat cukupkan makanan untuk keperluan makanan dan memastikan penggunaan tanah sepenuhnya. Contohnya tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan dan pemasaran yang baik. Seterusnya penubuhan pelbagai agensi kerajaan. Penubuhan dia ni bertujuan untuk menambahkan pendapatan rakyat. Orang dapat memberikan bantuan peralatan, biji benih, pinjaman, khidmat nasihat. Contoh macam LPN dapat membantu menstabilkan harga padi.
LKIM memodernkan industri perikanan. LPP melibatkan petani peladang dalam kegiatan koperasi. Dan RISDA melakukan penyelidikan dan peneraman semula getah. Okey, yang kelima pula pembukaan tanah baru. Okey, pembukaan tanah baru ni ditubuhkan Felda. Mereka memindahkan penduduk luar bandar yang miskin, memberikan tanah seluas 10 ekar untuk mengusahakan kelapa sawit ataupun pokok getah. Samping itu, diorang juga sediakan rumah kediaman yang dan kawasan tanah baru ini diorang lengkap dengan kemudahan klinik, sekolah, koperasi. Jadi penubuhan Felda ni dia dapat menambahkan taraf hidup untuk miskin dan membuka peluang kepada semua kaum. Dan yang keenam pula kerjasama Felda dengan kerajaan negeri. Itu meneroka pembukaan tanah baru untuk pertanian. Contohnya di Sabah, Felda wilayah Sahabat, Datuk. Di sinilah Ife. Kemudian Felda UMS, Umas di Tawau. Kemudian di Sarawak pula dia ada Salkra, pembukaan ladang kelapa sawit. Okey, yang ketujuh pembangunan wilayah. Diorang ada pembukaan tanah baharu peringkat negeri untuk industri getah dan juga kelapa sawit. Contohnya Kejora, ke Tengah, Dara dengan Kesedap. Akhir sekali, penubuhan Perbadanan Pembangunan Bandar UDA. Itu dia punya fungsi adalah untuk membangunkan industri atau pembangunan bandar baharu. Pembukaan bandar baru contohnya Bandar Tun Hussein On, Ceras dengan Bandar Baru Uda di Skudai. Okey, soalan B. Berikut adalah isu sosioekonomi yang dihadapi semasa DEV dilancarkan. Jurang sosioekonomi antara Bumiputra dengan yang bukan Bumiputra. Jelaskan usaha kerajaan mengatasi isu tersebut. Okey, soalan ni dia ada 6 markah. Okey, yang pertama usaha kerajaan adalah untuk menggalakkan pemilikan modal saham, iaitu menambahkan pemilikan modal saham Bumiputra dalam sektor korporat. Contohnya macam penubuhan pemodelan Nasional Berhad PNB, melancarkan Amanah Saham Nasional ASN dan melancarkan Amanah Saham Bumiputra ASB. Kemudian ada juga pengenalan Amanah Saham Malaysia untuk bukan Bumiputra. Seterusnya, kerajaan juga memperkenalkan industri kecil dan sederhana IKS yang mana menggalakkan pembuatan barangan menggunakan model yang kecil, mengusahakan industri desa, meningkatkan kelahiran usahawan baharu. Contohnya Best Farm Corporate, Nurul Food Industry Enterprise, Romley Food Processing, Sdn Berhad. Okey, seterusnya. Membaiki taraf hidup rakyat dengan cara menambah daya pengeluaran. Mendapat bantuan daripada bank tempatan, pinjaman ataupun khidmat nasihat. Contohnya Bank Bumiputra, Bank Pertanian, Agrobank, Amanah Ikhtiar Malaysia. Jadi semua ni diorang dapat membawa kemunculan usahawan muda. Akhir sekali, membuka pendidikan tenaga kerja mahir. Okey, pembukaan ni dia bagi menampung bidang pertanian dan perindustrian. Kaedah diorang adalah memperkenalkan mata pelajaran kemahiran hidup dan juga memulakan jurusan vokasional. Dibuka pelbagai institusi teknik dan vokasional macam yang politeknik, college vokasional tu, itulah. Contohnya Maktab Perguruan Teknik, Politeknik, UTM, Universiti Teknologi Mara. Sekolah-sekolah tadi tu diorang ada tawarkan pelbagai kursus kemahiran bagi memenuhi permintaan pasaran pekerja mahir. Okey, soalan C. Apakah kesan sekiranya isu dalam 2B tersebut tidak ditangani oleh kerajaan? Isu dalam 2B. Cuba tengok 2B tu semula. Sekejap. 2B. 2B.
Satu C sudah. Maksud 2B bukan 2B betul. Maksudnya tu yang tadi dia sebelahnya tu. Sebelahnya kecil. Hah, Mm-mm. tidak tengok. Mana satu? Ah, 2B. Ini ini kan. ini. B. Ini. Oh, Jurang sosioekonomi antara Bumiputra dengan Bumiputra. Seandainya yang ini tidak dapat diatasi kan dia tanya tadi. iya sih. Apakah kesannya? Jadi jurang tuh tadi kamu cakap kan ada cerita pasal jurang. Ya, oke. Kiranya isu jurang sosioekonomi antara yang Bumi Putra dengan yang bukan Bumi Putra itu tidak ditangani oleh kerajaan. Pertama sekali dia akan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Jadi rakyat akan hidup dengan taraf hidup yang berbeza. Basically kita akan balik kepada masa yang sebelum merdeka lah. Yang mana contoh macam kaum Cina, kaum Cina kaya kaya raya, yang Melayu pula semua miskin-miskin, begitu. Kumpulan masyarakat tertentu memiliki kekayaan besar. Macam itulah. So, ada kaum pula yang akan tinggal dalam kemiskinan ataupun dalam keadaan daif. So, kalau jadi begini, bila ada jurang pendapatan ni, dia akan menjejaskan hubungan sesama rakyat di mana kita akan timbul prasangka dengan rasa tidak puas hati. Yalah kalau macam kaum ini saja yang kaya, kalau macam kaum kita nak boleh kaya, jadi kita pun macam tak puas hati lah kan. Jadi perkara ini dia akan menyukarkan integrasi ataupun perpaduan kaum. Jadi dia secara tidak langsung dia akan menggagalkan usaha kerajaan untuk membentuk integrasi nasional ataupun membentuk bangsa Malaysia. Dia juga akan menjejaskan pembangunan negara kerana sukar mendapat kerjasama daripada masyarakat. Yalah kalau semua pun masing-masing, mau kaya pun masing-masing, yang kaum sendiri, kaum dia siap dia mau tolong, yang kaum lain dia nak mau tolong. Jadi nanti itulah dah ada kerjasama, dah ada perpaduan. Okey, seterusnya dia akan mengugat kestabilan politik negara. Akan timbul ketegangan dalam hubungan antara kaum. Jadi waktu tu akan muncullah tuntutan atas kepentingan kaum masing-masing. Macam mana dah cakap, kami Bumi Putra, kami sepatutnya dapat begini-begini, kami sepatutnya ada hak istimewa begini. Jadi macam nanti bergaduh-bergaduh. So akan mula menyentuh atau mencabar kedudukan kaum lain. Macam kita bilang, kaum ni kau bukan dari sini, bukan dari Malaysia. Itulah dia macam mencabar kedudukan kaum lain. Kemudian akan timbul juga lah isu kewarganegaraan ataupun isu keistimewaan Bumi Putra macam tadi tu. Dia juga akan mencetuskan konflik perkauman dan boleh jadi ada pergaduhan. Kira macam everyone jadi racist. Kemudian mereka mula menyentuh, mencabar kedudukan kaum lain, mencetuskan konflik perkauman. Berulang mana? Okey, akan mengugat ketenteraman awam dan keamanan negara. Kemudian akan menjejaskan imej negara di pesada dunia. Yalah kalau negara lain nampak Malaysia balik-balik bergaduh. Sudah orang ada banyak kaum balik-balik orang bergaduh. So macam yang negara lain tu macam yang apalah negara ni nak boleh bekerjasama. So mana-mana jawapan yang mana Sabah. Ini lawan mereka. Okey, soalan yang ke-9. Ini yang terakhir. Malaysia memainkan peranan dalam isu global terutamanya demi menjaga kepentingan negara dan rakyatnya. Okey, apakah isu global yang dihadapi oleh negara kita? Okey, yang pertama kita ada isu penyalahgunaan dada yang mana melibatkan golongan muda, golongan remaja. Okey, ini memang isu yang paling hot lah. Memang everywhere pun ada penyalahgunaan dada. Kemudian pertindihan sempadan, hak milik bertindih dengan negara lain. Contohnya macam Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan, Pulau Legitan. Itulah antara isu-isu global. Kemudian kempen anti minyak sawit oleh negara maju menggugat ekonomi negara. Kan negara kita macam mengeluarkan minyak sawit ni kira macam sumber ekonomi yang paling yang utama lah juga. Jadi bila macam ada negara-negara lain yang macam boykot, orang bilang minyak sawit ni tak bagus, yang dorang sebenarnya dengki dengan kita sebab minyak sawit kita lagi laku daripada minyak dorang.
Terus dorang buatlah anti minyak sawit tu. Dorang buat kempen untuk jatuhkan. Tapi lah. Kemudian memperdagangkan orang. Okey, memperdagangkan orang ni merupakan ancaman ke atas hak asasi manusia ataupun keselamatan. Dalam masa yang sama dia gugatkan keselamatan negara. Memperdagangkan orang macam dia jual lah, dia jual orang. Macam ambil orang dari luar negara, bawa pergi Malaysia, lepas tu kena jual di sini. Orang kasih, dorang jual lah. Pokoknya dorang jual. Seterusnya Ya, penyakit cikgu berjangkit. tambah sikit kan orang yang kita bawa masuk tu kononnya kerja di estate di mana kan di pembinaan, tapi kita tidak tahu kan latar belakang orang tu. Jadi Malaysia ni memang terkenal dengan tempat transit memperdagangkan orang. Contoh dari Filipina mau bawa pergi Hong Kong, Taiwan, perempuan-perempuan ya dikatakan ada kerja pembantu rumah. Tapi rupanya itulah dijual jadi GRO sebagai pelacur. Jadi apa ni yang dari segi gugatkan keselamatan tu kita sebenarnya tidak tahu latar belakang lah. Entah mereka ni pengganas apa kan. Pernah kan yang apa ni security tu dia pula yang membunuh pegawai bank yang perempuan tu. Lepas tu bawa lari duit tu. Jadi itulah diambil sebagai security yang kita tidak lagi siasat betul-betul. Rupanya dia ni adalah pemegang bukan IC yang original lah. IC palsu. Jadi gitulah ya. Okey, teruskan. Okey, seterusnya penyakit berjangkit yang berpunca daripada amalan gaya hidup tidak sihat. Okey, B pula jelaskan tindakan negara kita dalam menangani isu tersebut. Okey, bagi isu penyalahgunaan dada, kerajaan kita akan menjatuhkan hukuman berat ke atas kepala dada. Okey, ini ada disarankan dalam forum wakil dari Malaysia ada menyarankan dalam forum antarabangsa, iaitu Persidangan Penguatkuasaan Dada Antarabangsa IDEC. Kemudian Malaysia juga bekerjasama dengan Interpol, Polis Antarabangsa, bekerjasama dengan negara-negara lain untuk tangani isu ni. Kemudian mengubah strategi operasi menangani masalah ini dan membangkitkannya dalam forum PBB. Macam cikgu pernah cakap, Malaysia ni antara negara yang lantang bersuara kalau melibatkan isu penyalahgunaan dada. Okey, seterusnya pertindihan sempadan ia dapat diselesaikan melalui Mahkamah Antarabangsa. Contohnya menerima keputusan penyerahan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Kemudian membangkitkan isu Spratly dalam Foreign Action China. Spratly tu yang tadi tu lah yang Melayu pula. Malaysia, Filipina dengan China. Kemudian Brunei kempen lagi. Brunei pun mau juga. Brunei. Ya, Brunei. Semua lah mau. Kemudian kempen anti minyak sawit macam tadi tu. So, yang kempen ni kita dapat tangani isu ni melalui pertubuhan antarabangsa juga. Itu pertubuhan Roundtable Sustainable Palm Oil RSPO mengadakan kempen secara berterusan dan mendapatkan skim pensijilan Malaysian Sustainable Palm Oil MSPO, kemudian menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan, pelaksanaan amalan baik ataupun amalan pertanian baik. Itu sudah okey, pemerdagangan orang. Kita akan memberi bantuan kepada mangsa. Contohnya Malaysia ni menguatkuasakan undang-undang melalui Konvensyen PBB iaitu Hak Kanak-Kanak 1989. Okay. So Malaysia ni dia akan untuk isu ni dia akan melaksanakan protokol PBB. Dan dia akan ikutlah, Malaysia nak akan buat sembarangan. Kita akan ikut protokol PBB untuk mencegah, menyekat dan menghukum pesalah. Maksudnya pesalah ni maksudnya orang yang menjual itulah. Orang yang dagangkan orang. Kemudian menubuhkan majlis anti pemerdagangan orang dan anti penyelundupan migran MAPO. Dan itu juga menubuhkan akta pemerdagangan orang
dan penyeludupan migran ATIPSOM. Kemudian mewujudkan pelan tindakan kebangsaan, menjalankan rundingan dengan negara luar dan cara penguatkuasaan, pelaksanaan dan pelindungan. Adalah macam cara dia tapi macam ialah ikut protokol PBB. Kemudian penyakit berjangkit, Kementerian Kesihatan bertindak proaktif untuk mengatasi penularan wabak sindrom kurang daya tahan melawan penyakit iaitu AIDS. Cara dia adalah dengan melakukan pemeriksaan berterusan, memberi rawatan kepada mangsa, mendapatkan pengakuan WHO, mendukung hasrat PBB untuk menjadikan dunia bebas AIDS. Kemudian melaksanakan pelan strategik kebangsaan mengakhiri AIDS, kemudian dan sambut Hari AIDS Sedunia pada 1 Disember setiap tahun. Okey, akhir sekali, pada pandangan anda, apakah faktor yang membolehkan Malaysia berjaya menangani isu global? Ini 8 markah. Okey, macam di sini dia bagi 2 fakta saja tapi dia ada banyak huraian dengan banyak contoh. Okey, contoh fakta yang pertama, kepimpinan yang berkaliber. Huraian dia, kebijaksanaan menyusun strategi berasaskan isu. That's why kita mesti pilih pemimpin yang betul. Contohnya, isu kempen anti minyak sawit tu. So, Malaysia berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan Badan Dunia. Mereka pun melaksanakan amalan baik dalam pengeluaran sawit dan menggunakan pendekatan diplomatik. Kemudian memberikan penerangan melalui hubungan ataupun lawatan dua hala. Macam yang orang bilang, apa ni minyak sawit ni tak bagus lah apa semua. So Malaysia tak akan, walaupun kena fitnah begitu, Malaysia tetap akan yang kita ambil jalan yang baik. Kita try untuk, apa tu? Apa nama dia tu? Berbincang. Berbincang lah untuk selesaikan masalah tu. So, ini ada inference. Inference-nya adalah untuk mengelakkan sebarang konflik dalam penyelesaian isu. Okay, fakta yang kedua pula, pembangunan prasarana ataupun kemudahan asas, menyediakan tenaga kepakaran bidang kesihatan, contohnya isu penyakit berjangkit. Okay, kita akan dapatkan khidmat nasihat badan antarabangsa. Selain itu, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berterusan, dengan buat begitu, kita dapat mengurangkan masalah penularan wabak. Kemudian mendapatkan perakuan daripada WHO dan inference dia menyediakan khidmat kesihatan bertaraf dunia. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak Tania. Ada apa-apa soalan? Jangan dulu tutuplah. Ada apa-apa soalan? Perbincangan apa-apa? Jadi kalau kita nampak soalan yang pertama tu pun memang Kesultanan Melayu Melaka tu ada ya. Sebab tu cikgu bilang bab 1, 2 tu tingkatan 4 dia wajib. Ya, jadi pastikan kita menguasai lah. Okey. Jadi boleh stop dulu rakaman.